Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menguraikan tentang Dasar Pendidikan Tahfiz Negara (DPTN), iaitu satu pendekatan pendidikan yang dijalankan di Malaysia. Tujuannya adalah untuk memperkuatkan institusi tahfiz sebagai bidang pendidikan yang utama. Dasar ini memberi tumpuan kepada pembentukan generasi yang cemerlang dalam menghafal, memahami dan mengamalkan Al-Quran. DPTN melibatkan beberapa aspek penting seperti kurikulum, standard pembelajaran, pengajaran dan penilaian, pembangunan guru dan infrastruktur pendidikan. Semua ini bertujuan untuk memastikan pendidikan tahfiz memberikan pengalaman pembelajaran yang komprehensif dan berkesan kepada para pelajar. Dasar ini adalah konsep dasar yang memberikan kemudahan dan keselesaan kepada rakyat. Untuk melaksanakan dasar ini diperlukan pelibatan rakyat secara menyeluruh dan bukan hanya kepentingan individu. Jadi, isu ini tidak semestinya timbul dari orang awam sahaja untuk menjadi asas bagi mengubah dasar oleh kerajaan. Selain itu, DPTN merupakan asas penting sebagai landasan jangka panjang untuk mencapai pendidikan tahfiz yang berkualiti. Dasar ini menggunakan jangka masa panjang yang mempengaruhi pembangunan negara dalam tempoh 15 hingga 20 tahun atau lebih. Ia memberikan arah dan dasar yang kukuh untuk pembangunan sistem pendidikan tahfiz yang berkualiti tinggi. Melalui pelaksanaan dasar DPTN, pendidikan tahfiz diberikan penekanan yang kuat dalam pembentukan generasi yang mempunyai pemahaman mendalam terhadap Al-Quran, akhlak mulia, keyakinan yang kuat dan integriti. Dasar ini juga menekankan pembentukan individu yang mahir dalam bacaan, hafalan dan pemahaman Al-Quran serta mampu mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian. Dengan pelaksanaan dasar yang berkesan, diharapkan terciptanya generasi Al-Quran yang menjadi kekuatan dalam masyarakat dan negara serta memberikan sumbangan dalam pembangunan negara dengan pemikiran yang progresif. Melalui pelaksanaan DPTN ini, terdapat tuntutan yang bermakna termasuk kemahuan rakyat atau pertubuhan untuk mencapai perkara yang berkaitan dengan kebajikan masyarakat, pengajian tinggi, penyertaan dalam hal politik dan sebagainya. Akhirnya, kita dapat melihat bahawa pelajar tahfiz yang cemerlang telah terbukti lahir melalui pelaksanaan dasar ini. Itulah sedikit gambaran mengenai Dasar Pendidikan Tahfiz Negara (DPTN) yang dijalankan di Malaysia. Dasar ini bertujuan untuk memperkuatkan pendidikan tahfiz dan melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia dan berkeyakinan teguh. Saya akan menguraikan sedikit tentang latar belakang Dasar Pendidikan Tahfiz Negara. Di Malaysia terdapat pelbagai jenis sekolah tahfiz yang dikendalikan oleh pelbagai pihak, termasuk Kerajaan Pusat, Majlis Agama Islam Negeri, Jabatan Agama Islam Negeri, Badan Bukan Kerajaan dan Sekolah Tahfiz Bersendirian. Kerajaan Pendidikan Malaysia dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memperkasakan pendidikan tahfiz Al-Quran di Malaysia. Tujuan mereka adalah untuk melahirkan lebih ramai hufaz profesional yang memiliki kecakapan dalam bidang tahfiz Al-Quran serta disiplin ilmu yang lain. Dalam usaha memartabatkan pendidikan tahfiz, pelan tindakan DPTN 2.0 juga melibatkan kerjasama antara pihak berkuasa agama Islam negeri, agensi kerajaan berkaitan dan persatuan tahfiz dalam memantau pelaksanaan dasar. Dasar Pendidikan Tahfiz Negara memfokuskan 5 teras utama, antaranya ialah memantapkan aspek undang-undang dan penguatkuasaan teras melalui pemantauan pihak berkuasa agama negeri terhadap enakmen yang berkuat kuasa. Kedua ialah mewujudkan model institusi tahfiz yang dapat dilihat pada Darul Quran, Mahat Tahfiz Kerajaan Negeri dan sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Ketiga, mewujudkan kurikulum pendidikan tahfiz sesuai dengan arus pendidikan negara yang menyasarkan pembangunan kurikulum tahfiz yang selari dengan arus pendidikan negara. Keempat, memperkasakan tadbir urus institusi tahfiz dalam negara. Kelima ialah peruntukan sistem pengiktirafan dan pensijilan institusi tahfiz. Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan tahfiz di Malaysia, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Walaupun sistem pendidikan tahfiz negara telah mengalami perkembangan yang signifikan, terdapat beberapa isu yang masih perlu diatasi. Salah satu isu yang perlu diberikan perhatian adalah kegagalan beberapa pihak pengurusan dalam pendaftaran institusi tahfiz mereka. Keengganan untuk mendaftarkan institusi tahfiz kepada pihak berwajib dapat mengakibatkan institusi tersebut tidak dapat memperolehi bantuan dan sokongan yang disediakan oleh kerajaan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pendanaan dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualiti pendidikan tahfiz. Kelemahan dalam pengurusan institusi tahfiz dapat menyulitkan pelajar yang ingin mendapatkan pendidikan tahfiz yang berkualiti. Oleh itu, pemerkasaan dan pembangunan dasar yang kuat diperlukan untuk memartabatkan sistem pendidikan tahfiz sehingga setanding dengan sistem pendidikan arus perdana.
Itu saja daripada saya. Saya akan menerangkan tentang kepentingan dasar pendidikan tahfiz di Malaysia. Dasar pendidikan tahfiz telah mewujudkan beberapa kepentingan, antaranya ialah penyeragaman dasar pendidikan tahfiz dari aspek satu pengurusan dan pentadbiran di peringkat perdana iaitu kebangsaan. Penyeragaman dasar ini merupakan salah satu daripada medium utama dalam usaha melahirkan modal insan terbaik daripada model tahfiz yang seragam, iaitu mempunyai jati diri yang kukuh, berkepribadian mulia, berpengetahuan serta berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan agama, ummah dan negara. Seterusnya, dasar pendidikan tahfiz ini dapat membentuk inovasi kewangan yang bertujuan untuk mengelakkan kebergantungan kewangan ke atas pembiayaan yang setara. Menurut ucapan Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Al-Nani Abdullah, beliau menjelaskan bahawa kebanyakan institusi tahfiz berdepan dengan masalah kewangan kerana bergantung sepenuhnya dengan yuran pelajar saja. Inovasi ini akan mendorong institusi tahfiz berdaya maju untuk meningkatkan kecekapan dan kualiti perkhidmatan kewangan dalam tadbir urus pendidikan tahfiz. Akhir sekali, kepentingan dasar ini mampu mengoptimalkan potensi jaringan keselamatan sosial dalam pendidikan sesebuah institusi tahfiz. Model jaringan keselamatan sosial Islam seperti Baitul Mal, Wakaf serta Zakat dapat dioptimalkan fungsinya dalam pembiayaan. Jaringan kerjasama di antara institusi terlibat membantu institusi tahfiz selain menyalurkan bantuan pengurusan tahfiz. Jaringan kerjasama ini mampu membiayai seluruh pelajar tahfiz. Secara umumnya, dasar pendidikan tahfiz berperanan penting dalam membangun generasi muslim yang berpengetahuan agama yang kuat serta memelihara warisan agama Islam. Setakat ini saja penerangan saya tentang kepentingan dasar pendidikan tahfiz di Malaysia. Dasar pendidikan tahfiz dilaksanakan dengan tujuan utama untuk mempelajari dan menghafal Al-Quran iaitu kitab suci agama Islam. Pendidikan tahfiz merupakan bahagian penting dari sistem pendidikan Islam yang memfokuskan pada pengajaran, pemahaman dan penghafalan Al-Quran. Pelaksanaan pendidikan tahfiz di Malaysia diaturkan oleh beberapa dasar, termasuk dasar pendidikan kebangsaan DPK dan dasar pendidikan agama kebangsaan DPAG. DPK memberikan arahan umum untuk pengembangan dan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Dasar pendidikan agama kebangsaan pula berperanan penting dalam menyusun pendidikan agama di Malaysia. DPAG menekankan pentingnya pendidikan agama Islam dalam memperkuat identiti Islam dan moral masyarakat Muslim di negara ini. Pelaksanaan pendidikan tahfiz di Malaysia dapat dilakukan melalui berbagai jalur, antaranya dalam aspek kurikulum dan pengajaran. Dengan memberikan keutamaan dan aspek konteks dalam pelaksanaan kurikulum tahfiz, diharapkan kurikulum ini dapat menjadi lebih relevan dengan keperluan dan kehidupan pelajar, meningkatkan pemahaman dan aplikasi Al-Quran serta membantu memperkuat identiti agama pelajar. Seterusnya ialah pendidik dan tenaga belajar. Pendidikan tahfiz memerlukan pendidik yang berkualiti dan terlatih. Untuk itu, pendidikan dan latihan bagi pendidik tahfiz dijalankan melalui institusi-institusi yang disahkan oleh pihak berkuasa. Institusi-institusi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik tentang Al-Quran, tajwid dan kaedah pengajaran yang berkesan dalam penghafalan Al-Quran. Seterusnya adalah fasiliti dan sumber daya. Institusi pendidikan tahfiz perlu menyediakan fasiliti yang mencukupi untuk memastikan pembelajaran yang efektif. Ini termasuk beberapa fasiliti dan sumber daya yang penting seperti bilik darjah, perpustakaan dan fasiliti khusus untuk penghafal Al-Quran seperti musola atau bilik tahfiz yang mampu memberikan ruang yang selesa dan direka khas untuk penghafalan. Aspek seterusnya adalah pemantauan dan penilaian. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan institusi pendidikan tahfiz mematuhi standard kualiti pendidikan, kesejahteraan pelajar dan keselamatan institusi. Pihak berkuasa akan melaksanakan pemantauan secara berkala untuk memeriksa aspek-aspek seperti kelayakan pendidik, kurikulum yang digunakan, fasiliti yang disediakan serta proses pelajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Dengan mematuhi aspek-aspek ini, institusi pendidikan tahfiz dapat menyediakan pendidikan agama Islam yang berkualiti kepada pelajar, memperkembangkan hafalan Al-Quran dan mengukuhkan pemahaman agama Islam dalam masyarakat. Seterusnya adalah cabaran dasar pendidikan tahfiz negara. Terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh kerajaan dalam melaksanakan dasar pendidikan tahfiz negara. Antaranya, cabaran dari segi pembiayaan dan sumber kewangan. Penyediaan sumber kewangan yang mencukupi untuk mendukung pendidikan tahfiz adalah cabaran yang utama dalam melaksanakan dasar. Kebiasaannya masalah ini juga adalah disebabkan oleh kepentingan yang terhad dan suatu objektif itu terpaksa dilaksanakan dengan keadaan sumber yang terhad. Kedua ialah cabaran dari segi keselamatan dan kebajikan pelajar. Kerajaan perlu memastikan penyediaan persekitaran yang selamat dan selesa untuk pelajar. Pengawasan dan perlindungan keselamatan harus ditingkatkan dan menghalalkan pencegahan yang sesuai perlu diambil untuk mencegah sebarang kejadian yang tidak diinginkan. Dan itu adalah cabaran dari segi penambahbaikan kurikulum. Kerajaan perlu memastikan bahawa kurikulum pendidikan tahfiz sejajar dengan keperluan semasa dan relevan dengan keperluan terkini.
Kerajaan juga telah mendirikan satu kurikulum pengajian secara standard yang boleh digunakan pakai secara bersama di semua institusi pengajian tahfiz, sama ada kerajaan ataupun swasta. Seterusnya adalah infrastruktur dan fasiliti yang terhad. Penyediaan infrastruktur yang mencukupi merupakan satu cabaran bagi dasar ini. Infrastruktur yang lengkap dan mencukupi juga akan memberikan lingkungan pembelajaran yang kondusif bagi pelajar tahfiz. Oleh itu, kerajaan perlu menyediakan infrastruktur yang mencukupi untuk setiap institusi tahfiz supaya mereka dapat belajar dalam keadaan yang selesa. Seterusnya adalah cabaran dari segi penyediaan bahan pengajaran. Penyediaan bahan pengajaran seperti alat bantu mengajar dapat membantu guru dalam meningkatkan kefahaman pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Namun alternatif ini akan terbatas sekiranya berlaku kekurangan fizikal dalam pembangunan ilmu atau teknologi di sebuah sekolah. Oleh itu, kerajaan perlu memperhatikan penyediaan kemudahan bagi membantu guru dalam proses pembelajaran pada tahfiz. Dan cabaran yang terakhir adalah masalah kekurangan tenaga pengajar yang berkelaikan. Salah satu punca mengapa institusi tahfiz tidak dapat menjalankan pembelajaran secara selangkah ialah faktor guru-guru yang tiada pengetahuan serta tidak mahir dalam bidang akademik. Oleh itu, kerajaan perlu memastikan setiap tenaga pengajar yang mengajar di sekolah tahfiz perlu mempunyai sijil dan kemahiran yang mencukupi supaya dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan memastikan kemampuan terhadap piawaian pendidikan yang telah ditetapkan. Kita pergi kepada teras dan strategi dasar pendidikan tahfiz negara. Sebagaimana yang boleh dilihat di sebelah kanan saya, dasar ini merangkumi 5 teras di mana setiap teras merangkumi strategi pelaksanaan dasar tersebut. Teras 1 dilihat lebih kepada bentuk penguatkuasaan undang-undang yang memerlukan kerjasama oleh pelbagai pihak, terutamanya pihak berautoriti seperti pihak yang bertanggungjawab dalam mengelola sekolah-sekolah agama berkenaan serta mendapat persetujuan daripada institusi diraja setiap negeri kerana institusi diraja di negeri tersebut merupakan ketua agama bagi negeri tersebut. Strategi teras 2 adalah mewujudkan model institusi tahfiz supaya model institusi ini mampu menampung permintaan ibu bapa untuk menghantar anak mereka ke sekolah yang menyediakan pembelajaran tahfiz di samping menceburi bidang akademik. Selain itu, memberi peluang kepada pelajar lepasan tahfiz yang ingin melanjutkan pelajaran pada peringkat seterusnya. Strategi teras 3 pula ialah mewujudkan silibus kurikulum yang mampu menyatukan kemahiran dan kurikulum yang mengintegrasikan tahfiz serta akademik supaya kurikulum ini mampu mengikut acuan arus perdana serta untuk mengenal pasti kelebihan dan kelemahan pelajar serta mengarahkan mereka ke arah pembangunan kemahiran dan ilmu yang lebih baik dapat mencapai hasil yang signifikan. Strategi teras 4 adalah memperkasa tadbir urus institusi tahfiz dari sudut penekanan dalam perbaikan infrastruktur, premis, sumber manusia, kebajikan dan kecakapan guru supaya dapat mengizinkan pentadbiran sesebuah institusi. Strategi teras yang kelima adalah memberi pengiktirafan sewajarnya kepada institusi tahfiz kerana masalah yang dihadapi oleh lulusan institusi tahfiz tidak dapat pengiktirafan yang sewajarnya. Rumusan yang boleh dibuat daripada teras dan strategi ini perlunya kerjasama dan ketersepakat dalam pelaksanaan dasar ini supaya tidak terjadinya masalah dalam Secara kesimpulan, Dasar Pendidikan Tahfiz Negara DPTN adalah satu peraturan yang mengarahkan pelaksanaan pendidikan tahfiz di Malaysia untuk mencapai kualiti yang tinggi dan seragam. DPTN memberikan panduan tentang kurikulum, pengajaran, penilaian dan pengurusan dalam pendidikan tahfiz. Tujuannya adalah memartabatkan pendidikan Al-Quran dan menyelaraskan pengurusan pendidikan tahfiz di seluruh negara ini. DPTN juga bertujuan meningkatkan kualiti pengajar dan tenaga pendidik dalam pendidikan tahfiz melalui latihan, peningkatan kemahiran dan pemantauan. Kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk menyokong pendidikan tahfiz dengan menyediakan sumber yang mencukupi, pembangunan kurikulum yang relevan, peningkatan kualiti tenaga pengajar serta pemantauan dan penilaian yang ketat terhadap institusi tahfiz pendidikan tahfiz. Dengan DPTN, pendidikan tahfiz diharapkan menjadi lebih teratur, konsisten dan efektif. Ini akan memartabatkan pendidikan Al-Quran, meningkatkan kualiti pelajar dalam menghafaz, memahami Al-Quran serta memperkuat asas keimanan dan pengetahuan agama dalam masyarakat Malaysia. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.